Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam OBTV. Macam biasa, OBTV akan menjanjikan kisah-kisah yang menarik berlaku sepanjang minggu ini. Tak kisah di Facebook, Twitter, Instagram dan juga TikTok, Pika. Dan macam biasa jugalah, kita nak kongsi dua kisah yang menarik. Story yang pertama, apa dia, Pika? Story yang pertama, kita ada kisah seorang doktor yang sangat pemurah hati dan baik. Baik betul. Ya, baik betul. Dan story yang kedua mengenai seorang atlet maut ketika bertanding. Wow. Kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi, so jom kita layan OBTV. Okey guys, untuk story OBTV yang pertama ni, kisah ini kita bawa jauh dari Pakistan di mana seorang remaja perempuan selamat menjalani pembedahan selepas lehernya bengkok pada kedudukan 90 darjah. Bayangkan kehidupan seorang remaja tidak seperti individu yang lain dan terpaksa menular kesakitan kerana keadaan bengkok. Leher dia bengkok. Leher yang bengkok yes, gitu kan. Betul. So maksudnya leher dia bengkok macam ni lah. Bayangkan macam tu, kesian Pika. Yes. Afshin Gul sebelum ni terpaksa menghabiskan sebahagian besar hidupnya dengan keadaan leher yang sebegitu. Selain turut menghidap palsi cerebrum. Dan menerusi laporan BBC, ibu bapa kepada Afshin menyangka keadaan anaknya itu akan menjadi lebih baik untuk jangka masa yang lama lah yang akan datang. Namun sangkaan itu meleset apabila keadaan mereka berubah menjadi semakin teruk dan disebabkan tidak mempunyai wang untuk dibawa ke hospital, lalu ibu bapanya cuba pelbagai rawatan alternatif lain kan. Yelah, sebab penyakit ni agak rare kan. So susah nak cari penawarnya. Ibunya Jamilan dan abangnya Muhammad Yaakob Kumbar telah melakukan segala-galanya untuk membantu adiknya iaitu Afshin. Daripada memakaikan remaja itu dengan pakaian, memberikan makanan sehinggalah nak bawa ke tandas pun perlukan pertolongan. Pika, mereka bergelut untuk hidup kerana hanya bergantung kepada gaji yang sangat sedikit iaitu RM334 setahun, Pika. Dan menurut pakar bedah tulang belakang Dr. Rajagopalan Krishnan daripada Hospital Apollo, beliau telah mengesahkan bahawa Afshin ni mengalami penyakit ketidakstabilan putaran tulang belakang cervix. Selepas berbual dengan keluarga remaja itu, dia memutuskan untuk memberi perkhidmatannya secara percuma. Baik betul Bayangkan nak bagi percuma Difahamkan Afshin selamat menjalani pembedahan itu pada Mac lalu di Hospital Apollo di Delhi. 4 bulan kemudian kan, Pika, remaja itu sudah boleh berjalan dan perkembangannya setiap minggu akan dipantau Dr. Rajagopalan melalui Skype. So dia akan pantau lah dia punya pesakit tu kan. Sebab apa? Yelah, kita nak tahu perkembangan dan sebagainya. Ya betul, Pau. Semoga jasa doktor ni dibalas suatu hari nanti. Mungkin tak dapat dibalas dengan wang, mungkin orang lain akan bantunya pula. Betul tak? Pika. Okey guys, berita yang seterusnya untuk BTV kali ini, seperti mana yang kita tahu, sukan berbentuk fizikal macam boxing dan MMA sangatlah berbahaya, Pika. Bercakap pasal sukan tinju dan MMA ni kan, seorang atlet mixed martial arts di India dilaporkan meninggal dunia, Pika. Selepas ditumbuk di bahagian kepala semasa perlawanan kejuaraan kickboxing yang berlangsung baru-baru ini. Okey, menerusi rakaman tersebut, kelihatan mangsa yang dikenali sebagai Nicky Suresh yang baru berusia 23 tahun terus rebah selepas ditumbuk oleh lawannya di bahagian muka. Dan susulan daripada itu, pengadil bertindak menamatkan perlawanan dan mangsa kemudian dikejarkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Dan susulan daripada itu, pihak polis kini menjalankan siasatan lanjut berhubung kejadian itu. Dan selain gigih menjejaki, pengajuk perlawanan yang dikatakan masih hilang. Masih hilang, takut. Takutlah sebab tak pernah terjadi sebelum ini. Jadi pula benda-benda macam ni kan. Sebagai rekod, Nicky mula menceburkan diri dalam sukan kickboxing 2 tahun yang lalu dan telah mengambil bahagian dalam kejohanan kickboxing K1 peringkat negeri anjuran K1 Kickboxing Association of Karnataka di India. Kalau tengok dekat YouTube kan, diorang tumbuk kepala sampai knockdown, orang kata, orang putih kata knockdown kan. Lepas tu nampak muka diorang macam tak tahu apa jadi. Sengit lah. Sebab kau jadi host. Sebab tu saya jadi host. Saya tak boleh nak masuk kickboxing ni, tak boleh. Sama lah saya. Saya terjal. Okey guys, untuk berita pertama OBTV kali ni, baru-baru ni negara kita digemparkan dengan kehilangan bekas personaliti TV3 iaitu Zalina Shaharah Azman ataupun lebih dikenali sebagai Zalina Azman. Dan Zalina ni dilaporkan telah hilang sejak daripada November tahun lalu lagi, Pika, dah lama. Dan sampai hari ni masih lagi belum dijumpai. Menurut Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Muhammad Iqbal Ibrahim, pihaknya menerima laporan daripada keluarga Zalina ni
sejak 29 November tahun lalu. Uish, memang lama. Dah lama Lama. Masih tak jumpa-jumpa. Dan pada 29 November tahun lalu, pengadu bersama bapa saudaranya telah pergi ke rumah bekas pembaca berita tersebut dan mereka mendapati kereta masih ada di dalam rumah tu, Nasha. Kereta ada, orang tak ada, yes. Dan difahamkan segala usaha mencari telah pun dilakukan. Namun Zalina Azman tetap gagal ditemui. Dan susulan daripada itu, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Shah Alam menyiarkan gambar Zalina serta butiran peribadi penampilan wanita itu yang terkini lah. Dan juga rakan seperjuangannya seperti Zakia Anas dan Ras Adiba juga terkejut dengan berita ini dan dia beranggapan bahawa Zalina mahu menjalani kehidupan low profile. Sebab itulah dia macam senyap je, rupanya lain. Ya, dan tambah Zakia, dia dikatakan bertemu dengan Zalina ni buat kali terakhir masa wanita tu mahu berangkat ke Tanah Suci untuk mengerjakan haji. Dia memberitahu dia sudah pun meronda sekitar kawasan kediaman Zalina di Shah Alam tu. Warganet turut memberi pujian kepada Ras Adiba dan juga beberapa lagi personaliti TV3 yang lain kerana telah bertumpus rumus untuk mencari dan juga berdoa buat Zalina. Ya, betul tu. Dan kami di OBTV juga sentiasa mendoakan agar Zalina dapat ditemukan segera di mana dia berada sekarang. Kami berharap dia keadaan yang sihat dan baik. Betul tak, Nasha? InsyaAllah jumpa nanti tu. Okey guys, berita OBTV yang seterusnya mengenai perkahwinan. Majlis perkahwinan ni sepatutnya orang kata biasa menjadi momen indah buat pasangan. Kalau pengantin lelaki dan wanita keluar air mata tu macam biasalah kan, macam menangis kegembiraan. Oh, aku dah dapat kahwin kan. Tapi lain pula terjadi dalam majlis perkahwinan kali ni, Nasha. Tapi kita nak tanyalah, Pika dulu kahwin nangis tak? Saya alhamdulillah suami saya yang nangis. Suami yang nangis? Saya macam tu. Itu pun lain daripada yang lain ya. Tapi kisah kali ni dia berlaku daripada negara jiran kita dekat Indonesia. Sebenarnya banyak kisah-kisah yang kita kongsi yang unik-unik daripada Indonesia ni. Jadi nak dijadikan cerita, ada seorang wanita ni ada daripada Jakarta, dia hanya mampu mengalirkan air mata apabila bekas kekasihnya hadir ke majlis perkahwinannya. Lebih menyedihkan lagi, Pika, apabila wanita ni yang dikenali sebagai Siska, dia dijodohkan dengan lelaki lain secara tiba-tiba. Ni orang kata kahwin paksa reda lah ni. Sampai dia terpaksa untuk putus dengan bekas kekasih dia tu. Lagilah sedih, patutlah menangis. Betul tu, Nasha. Sebab apa orang kata bercinta dengan orang lain tapi kena kahwin dengan orang lain. Tapi mungkinlah sebab pilihan keluarga. Itulah, Pika, kisah ni dia tak terhenti dekat situ je. Sebab melihat bekas kekasihnya tu hadir, pengantin wanita ni berusia 17 tahun, muda lagi. Dia pun terus menangis bila tengok bekas kekasih dia tu datang kan. Meskipun sudah dipujuk oleh keluarga untuk bertenang, tapi of course lah hati dah sakit kan, macam sedih betul. Tetap juga dia sambungkan menangis. Ya, sambung menangis. Ya, betul. Dan menurut lelaki berkenaan yang ex kepada pengantin itu yang dikenali sebagai Ibil, mengatakan dia tidak mahu dikenali sebagai pecundang. Pecundang orang yang kalah oleh rakan-rakannya. Sebab itulah Nasha dia hadir kat majlis perkahwinan ex dia. Kalau Nasha hadir ke tak? Memang tak. Tak lah, okey. Lambat lagi ya. Kita dengar macam kisah, tapi nak buat macam mana kan? Mesti ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Walaupun saya tak tahu apa hikmah dia, tapi saya yakin ada hikmah dia. Jadi awak tolong bersabar, Dik. Ya, semoga bahagia ya. Okey, kita ke berita yang pertama, Daniel. Silakan, Batch. Kita nak share dengan diorang ni semua. Kalau kita cakap pasal ayah kan, Daniel, memang orang kata tiada tandingan lah kasih seorang ayah ni. Menerusi perkongsian Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Alexander Nantalinggi di laman Facebooknya berkata, dilihat seorang peserta pingsan ketika sedang berkawat di Maktab Penjara Kajang. Namun selepas itu dilihat seorang lelaki lewat usia serta berkopiah dipercayai bapa kepada peserta di tengah itulah bergegas ke tengah padang bagi membantu lelaki berkenaan. Tak lama lepas video tu viral, menerusi Facebook Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, penguatkuasa yang rebah itu merupakan anak angkatnya. Ujar Dr. Ashraf, Nik Muhammad Adha merupakan anak yatim piatu. Dan sudah lama dibesarkan oleh bapa saudaranya iaitu Abdul Aziz Yaakob. Jadi bukanlah bapa kandung dia, tapi sebenarnya bapa saudara dia. Plot twist demi plot twist, Batch. Yes, sebab mula-mula waktu dia mula-mula start viral, start tu lah tu ramai orang cakap sweetnya bapak dia, sweet bapak dia. Rupanya bapa saudara dia. Tapi Bapa tetap saudara, sweet. yes. Dan menurut Dr. Ashraf juga, dia sebenarnya dah sempat menghubungi Adha dan dia tanya khabar lah selepas kejadian tersebut kan. Dan Adha kata dia sebenarnya memang dah tak berapa sihat dah.
3 hari sebelum hari pembarisan tu dia sebenarnya memang dah kurang sihat, dia dah tak demam. Faham. Dan tapi jelah walau bagaimanapun dia tetap kena berkawal juga sempena Hari Penguat Kuasa KPDN HEP tu. Perkongsian tersebut kini telah mendapat lebih dari 2,000 share. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen kita terharu sebab melihat foto-foto berkenaan. Termasuklah ada yang mula merindui bapa mereka yang telah pergi meninggalkan dunia buat selama-lamanya. Okey guys, berita yang seterusnya. Seorang lelaki di Britain telah mengemukakan tuntutan saman sebanyak RM1 juta terhadap pemilik sebuah gerai makan kerana mendakwa menyebabkan dia mengalami masalah buang angin tanpa henti patch. Wow, macam tu pun boleh Baiklah, cerita dia macam ni. Menerusi laporan Times Now, Tyrone Prince membeli sandwich ketika pada bulan Disember 2017. Okey, lama dah. Dia beli sandwich kat kedai tu pada masa tu dia melawat pasar Christmas di Birmingham. Masa tu dia dengan anak-anak dan isterinya lah. Family lah. Seterusnya apa yang berlaku, Pes? Seterusnya kalau nak tahu, menurut peguam dia Robert Parkin, peguam bercakap yang anak guam dia ni lah telah mengalami macam-macam simptom lah dekat perut. Ada kekejangan dekat perut, demam, muntah, cirit-birit juga. Hanya selepas beberapa jam dia makan sandwich tersebut. Banyak penyakit datang lepas tu kan. Dan difahamkan Prince telah terlantar di atas katil bukan 5 hari tapi 5 minggu akibat jangkitan bakteria Salmonella. Sementara itu, peguam cara bagi Frankfurt Christmas Market Limited, Philip Davy, yang memaklumkan pegawai kesihatan alam sekitar ada menemui bakteria E. coli pada pisau yang digunakan dalam menyajikan sandwich tersebut. Namun bukanlah seperti yang disebutkan itu Salmonella. Salmonella bukan Bukan. Lepas 5 tahun pun dia boleh find out balik ada bakteria kat Dia boleh check, jangan main-main. Tak apa, mungkin kita kena lebihkan bacaan Betul. Tambahnya disebabkan Prince dia tak mendakwa yang dia dijangkiti dengan bakteria E. coli itu tadi. Jadi dia perlu membuktikan yang dia sebenarnya dijangkiti dengan bakteria tu. Sebab awal-awal tadi kan dia kata Salmonella. Tapi sebenarnya E. coli. Jadi dia kena buktikanlah yang dia sebenarnya memang kena E. coli tu. Bagi membolehkan dia untuk menerima wang tuntutan lah yang diminta tu 1 juta bukan sikit. Itu saja OBTV untuk kali ini. Kepada anda yang nak baca artikel-artikel menarik, boleh pergi ke www.ohbulan.com. Dan kami juga ada banyak video menarik untuk anda tonton. Boleh ke YouTube Oh Bulan Official dan jangan lupa untuk follow akaun TikTok kami Oh Bulan Official. Saksikan juga OBTV setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9. Saya Daniel Nawawi dan saya Patch Mono. Sehingga kita jumpa lagi, jaga diri. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.